Yo, mana tak kamu yang pusing-pusing depan. Itu yang panjang yo. Ini tuan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kekanda dan adinda, saudara-saudari hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Kenapa saya membuka ruang kepada Datuk Hamidah yang merupakan calon daripada UMNO BN pada malam ini untuk bersama-sama dengan saya adalah untuk kita melakukan pencerahan kerana sesuatu kontroversi yang tidak diselesaikan. Dalam keadaan dapat bersama-sama, bersemuka, bersoal jawab, maka ianya akan tetap menjadi suatu kontroversi. Lebih-lebih lagi apabila kita telah menasihatkan Datuk Hamidah dan rakan-rakannya yang lain agar tidak mengulangi penyebaran risalah yang dikira boleh disalahartikan oleh masyarakat. Kerana risalah ini pernah disebarkan pada tanggal 1 Jun 2012 ke merata-rata masjid, surau dalam kawasan Parlimen Bopeng dan Batu Gajah. Dan ketika itu pula saya berada di himpunan hijau di Al-Ustaz. Kemudian risalah ini pula tidak ada penerbit. Maknanya tidak ada orang yang mengaku. Tetapi di dalam blog Sungai Rapat Online sehingga ke tarikh ini dimasukkan dengan sepadat-padatnya, sehingga gambar saya yang tak kurang handsome ini pun dimasukkan sekali dan diputar pelitkan. Risalah yang diterima oleh ribuan orang dalam Sungai Rapat ini, Islam dikhianati oleh calon PAS N43 Dun Sungai Rapat. Inilah orangnya, Razi bin Zainal. Di mana diambil petikan keratan khabar ini, risalah terbaru yang tidak ada pertanggungjawaban siapa yang mencetak, siapa yang menerbit, tetapi dibawa oleh wanita-wanita UMNO yang berjalan ke kampung-kampung dan kampung. Kita ada bukti dan kita boleh bagi tahu. Sehingga disebutkan dalam ini, sampai hati calon PAS membantah pembinaan sekolah agama rakyat tempat anak-anak kita untuk ilmu hal ehwal agama Islam. Baik, saya nak cerita sedikit panjang ceritanya. Saya dah siapkan jawapan ini secara bertulis dan kita buat kajian sejak 6 bulan yang lalu, dan telah 3 kali surat rasmi diutuskan kepada Datuk Hamidah agar dapat sama-sama bersemuka secara profesional. Sebab itu malam ini kita kata isu ini siri yang ketiga. Sebab kita nak bagi peluang kepada dia menceritakan kepada kita di mana khianatnya saya terhadap sekolah agama rakyat ini. Di mana khianatnya saya? Saya nak sebutkan isu ini bermula apabila para pelajar daripada dah sampai dah lagu yang sama. Nak dengar dulu kan nak tunggu? Tunggu dulu. Dulu masa program dialog dan ramah mesra di Taman Peguh Aman, saya menunggu dengan Dr. Lee 1 jam 10 minit ketibaan Datuk Hamidah.
Kita tunggu, ya, kita tunggu bersabar sebab kita nak berdialog, nak beramah mesra, ya. Tapi dalam forum itu kami dihalau daripada terlibat untuk berdialog dan beramah mesra. Oke, kita nanti dulu ya. Nanti Pak. Oke. Supaya kita boleh memulakan sesi debat ini agar mereka yang ada di dapat mendengar minta bertenang. Kita mengadakan sesi debat ini. Itu jemput kedua-dua calon untuk hadir ke meja debat supaya debat ini dapat dilaksanakan. Supaya kita boleh melaksanakan sistem demokrasi kita dengan sehat. Tenang. Ini terpaksa
oleh ejen-ejen ataupun oleh wanita-wanita UMNO yang bekerja rapat dengan Datuk Hamidah sendiri. Dan di mana-mana kita akan jumpa, bahkan kita dimaklumkan oleh pencetak, rakan-rakan kita juga mungkin akan diperbanyakkan lagi risalah-risalah yang begini. Dan ini satu keadaan yang tidak bertanggungjawab yang seharusnya kita elakkan. Dan saya sekali-kali tidak akan melakukan perkara ini demi menjaga maruah saya sebagai seorang Islam yang kita ada etika, ada akhlak yang kita perlu pegang sungguh-sungguh sebagai seorang Islam. Yang mana perbuatan-perbuatan seperti ini yang mana disegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang lain dosanya lebih besar daripada membunuh seorang muslim yang lain. Ini dosa kerana akan disalahartikan, akan disalah-anggap sehingga akan membabitkan kekecohan dalam masyarakat. Bahkan mungkin saya akan dipandang negatif oleh masyarakat disebabkan fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada saya. Oleh itu marilah sama-sama kita menutup saja dan isunya adalah isu rekaan yang tidak ada poin langsung untuk kita ketengahkan kepada masyarakat dalam rapat khususnya dan kepada seluruh masyarakat dalam kawasan Gopeng, dalam bahagian Gopeng ataupun seluruh negara. Sehingga itu saya lah kenyataan. Setakat ni sejak bila dapat atau dia tersebar? Risalah yang terbaru yang berwarna ini, yang diprint dengan cantik ini, berluasa dalam sekitar antara 5 hari ke seminggu yang lalu, yang ditebarkan di rata-rata tempat sekitar Dun Singarapan, ya, kadang-kadang ditinggalkan di atas meja-meja, di warung-warung, di kedai-kedai dan sebagainya. Dan kebanyakan ejen mereka adalah wanita-wanita UMNO yang merupakan ejen kepada Tuan Presiden yang adil. Kita menyediakan format yang baik, yang adil untuk semua yang seimbang. Dan kita juga telah memohon permit, ya, permit polis agar perdebatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, ya. Namun begitu atas kekecohan yang berlaku yang tuan-tuan nampak sebentar tadi, dan saya sebenarnya setelah menunggu di sini hampir 1 jam. Kita jangka kita boleh mulakan sekitar jam 9 ataupun 9 malam. Tapi tanpa kita terima itu, kita sanggup bersabar. Tetapi akhir sekali mereka datang hampir pukul 10 dan nampak suasana agak tegang. Dan atas nasihat daripada pihak polis, kita tidak mahu menimbulkan sebarang kekecohan ataupun menimbulkan kegaduhan yang akan merugikan semua pihak, ya. Dan kita tidak mahu benda ini berlaku di mana-mana. Sebab itu sepanjang gangguan pihak Datuk Hamidah dalam tempoh sebelum kempen telah 15 kali gangguan-gangguan ceramah Pakatan Rakyat yang kita adakan dalam sekitar Dun Singarapan dan dalam Parlimen Gopeng ini, kita masih bersabar. Cuma kita memberikan satu memorandum kepada Ketua Polis Negara, Ketua Polis Perak, Datuk Syukri, dan kita telah berjumpa agar Datuk Syukri dapat membuat tindakan yang tepat untuk menghentikan suasana yang tegang yang saya rasa hanya berlaku begitu tegang dalam Dun Singarapan. Dan hari ini disifatkan Dun Singarapan dan Parlimen Gopeng ini adalah hotspot ataupun kawasan panas. Sebab itu saya sebagai pemimpin PAS dan calon M Singarapan ini masih lagi bersabar di tahap yang tertinggi, dan kita tidak akan memberikan provokasi langsung, ya, mengizinkan mana-mana pihak daripada Pakatan Rakyat untuk buat provokasi dan menyerang balas. Kerana saya tahu orang-orang yang bekerja rapat dengan Datuk Hamidah, kadang-kadang kita lihat kanak-kanak sekolah yang umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun yang memangnya mereka mendapat upah daripada camp Datuk Hamidah sendiri. Dan surat kita offer, akhirnya tidak mendapat sambutan. Bila dia ya, saya kira sekitar awal tahun 2012 dulu ataupun penghujung tahun 2011. Okey. Sini yang kedua. Siri yang kedua dalam sekitar pertengahan lah saya kira, ya. Pertengahan 12. Pertengahan hampir-hampir dalam Ramadan yang lalu lah. Okey, pandangan Ustaz tentang Datuk Hamidah turun 3 kali tolak debat. Macam mana? Pandangan Ustaz tentang Datuk Hamidah. Saya rasa dia tidak mahu bertanggungjawab lah atas isu yang dilontarkan ini, dan saya kira tidak ada poin untuk menyerang saya langsung dalam isu ini. Ustaz, kita tak menyangka
Ya, tak boleh jangka. Kemungkinan tu ada, tetapi kita bersedia dalam apa bentuk. Tetapi yang paling penting, kita nak perkara ini, perdebatan ini berlaku dalam keadaan tenteram yang tidak akan menimbulkan apa jauh risiko. Sebab itu lebih penting daripada kita berdebat yang tidak menguntungkan. Ya, okey. Saya ingat setakat itu sajalah ya, sebab kita nak mulakan ceramah kepada ceramah kita untuk mengajukan sebagai alternatif ya. Sekian. Dr. Fisul untuk tampil ke depan ini untuk boleh kita meneruskan program ceramah kita. Tempat tinggal yang sesuai kepada orang ini, maka kamu akan diberi bayaran oleh tuan kamu. Tuan kamu ialah rakyat debat kesekaliannya. yang berlaku pada malam ni antara calon PAS dan calon Islam BN. dalam perkara pemerintahan. Tapi akhirnya calon BN yang datang beramai-ramai hanya sebagai gimmick je lah. Dan akhirnya mereka pulang begitu saja dengan 1001 macam alasan. Di dalam sebenarnya memang kita dah jangkakan perkara ini akan berlaku oleh Nabi Syuaib. Dalam kisah tak Nabi ada yang Syuaib mengejutkan apabila yang calon mana daripada anak BN kepada Nabi Syuaib memberitahu menggunakan ke bapaknya, adik-beradik dan anak-anaknya untuk menggagalkan debat pada malam ni. Kalau kita memang nak pada ambil petang tadi kita tengok di website semua keluar kononnya calon BN akan sebagai orang yang bekerja untuk kita carilah tapi orang yang itu kuat dan kita dah jangkakan. Kita dah jangkakan sebenarnya Datuk Hamidah tak akan berani untuk berdebat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Itu dah memang jangkaan kita. Kalimah yang digunakan Jadi saya dalam ayat harapkan Al-Quran pada ini semua ialah penyokong bebas fikir-fikirkan dipahami oleh tentang apa Nabi yang berlaku pada sallallahu malam alaihi ni wasallam, sebagai satu pengajaran. oleh Umar, Inilah oleh orang para yang kita sahabat angkat sekalian, dia sebagai dan jadi oleh umat pemimpin, Islam sekalian. maka kita akan mendapati Satu negara lagi kita akan contoh saya menghadapi nak bawa. kehancuran. Kalau Kita ke mana orang yang berlakunya seperti ini zaman memimpin kekeringan, negara kita, economic memimpin recession, terutamanya warga zaman Umar Ibn Khattab, Dun Sungai Rapat. iaitu dipanggil Jadi saya rasa sebagai sekali lagi saya Amur menyeru Rahman, kepada semua zaman kering, penyokong bebas Madinah cukup supaya kali ini teruk, kita tolak calon BN kering kontang kerana Madinah dia tersebut. tidak layak sebenarnya untuk menjadi pemimpin Lalu, kepada kita. Umar yang menjadi khalifah Di hari 13 ni Rasul dan merupakan seluruh satu umat Islam. titik Perkara ini permulaan digambarkan pada oleh politik Nabi baru sallallahu alaihi dan debat wasallam ni dalam bukanlah satu hadis benda yang sahih. pelik. Di negara-negara maju sebenarnya debat ni dah jadi perkara biasa. Cuma di Malaysia ni membagi alasan untuk tidak berdebat itulah yang menjadi perkara biasa, terutamanya kepada calon N43 daripada Barisan Nasional. Dan saya menyeru kepada semua warga N43 Dun Sungai Rapat untuk keluar beramai-ramai pada 5 bulan nanti untuk memberi undi kepada bebas, kerana kita harus memberikan isyarat kepada Barisan Nasional dan juga kepada UMNO. Kali ini kita mesti ubah supaya mereka lebih mengenali diri mereka yang agak selesa selama hari ini. Kononnya mereka lah yang mentadbir kerajaan. Sebenarnya kita kena ingat 5 bulan ini adalah merupakan kita memilih parti, bukan memilih kerajaan. Siapa yang menang pada hari itu, mereka lah yang akan mentadbir kerajaan kita untuk tempoh 5 tahun akan datang. Jadi manfaatkan undi kita yang satu tu supaya kita tidak tersilap pilih, dan akibat kesilapan kita akan menanggung deritanya untuk 5 tahun yang akan datang. Semasa dia menjadi pemimpin akan meningkat. Okey, untuk warga Sungai Rapat kita seru supaya tolak BN dan beri peluang kepada generasi baru untuk meneraju negara. Di antara parti Pakatan dalam Muhammad Fadil bin Abdullah. Umur saya 50 tahun. Apa pandangan abang tentang debat tak jadi malam ni? Adakah patut diadakan lagi ataupun tak payah dah? Terlebih dahulu saya mengucapkan kepada kasih kepada semua penyokong yang hadir pada malam ini, khususnya Pakatan Rakyat yang telah hadir beramai-ramai, khususnya pada calon N43 Ustaz Radin Zainal. Sesungguhnya kita sangat menunggukan calon daripada Barisan Nasional itu Datuk Hamidah Osman. Boleh saya katakan sebelum tadi sudah kalah dalam pertarungan ini sendiri. Ibarat kata patah Melayu yang sering diungkapkan, tidak berani
memuadilkan diri untuk menyesuaikan diri di tempatnya sendiri. Sesungguhnya saya rasa inilah perjuangannya yang tidak begitu hebat di Dewan Undangan Negeri ini, yang tidak mahu bersetuka dengan pengundi-pengundinya sendiri. Oleh itu saya berharap semua pengundi-pengundi yang ada di 43 pengundilah Pakatan Rakyat hanya untuk masa depan, dan apa yang dijuangkan oleh Pakatan Rakyat dalam manifestonya yang tersebar di matlamat tempat. Sesungguhnya pengundian 43 lebih matang dan lebih berpengetahuan luas di dalam menuju arah menuju pembentukan negara yang akan datang. Dalam apa keadaan pun saya menyeru pada semua pengundi-pengundi, berilah peluang kepada calon yang kita pilih yang boleh membawa kita ke masa depan yang lebih cemerlang, gemilang, dan yang dapat memanfaatkan kita menuju ke alam akhirat yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Dah umur 40 tahun, tinggal di atas setia itu. Tadi saya datang memang saya nak dengar isu apa debat yang akan diperkatakan, tapi bila sampai sini saya rasa kecewa lah kan. Sebab isu ni adalah satu isu yang apa semasa lah, tapi bila dia batalkan saya amat kecewa lah. Kemudian dari segi batalan ni saya rasa macam tak apa logik sikit lah. Sebab kalau ikutkan apa yang saya dapat tahu daripada petugas kata tempatnya telah ada permit, tapi kenapa dia beri apa batalkan? Ini adalah satu macam satu agenda yang saja nak batalkan lah. Mungkin sebab satu pihak mungkin dia tak mahu untuk didebatkan. Satu pihak mungkin ada rasa ada kekhawatiran, mungkin dari segi dia tak boleh nak berdebat, ataupun dia rasa dia tak boleh nak berdebat. Itu pada pendapat saya lah. Dari segi yang lain tu wallahu a'lam lah. Pembangunan sebagainya dia akan datang balik. Saya umur 52, duduk di rapat setia. Di mana umat Islam Saya dapat debat ini. menguasai ilmu. Saya tengok dari segi watak dan orang ramai ini mungkin akan dibatalkan. Sebab Ujang bukannya yang pandai bercakap. Sebab saya sendiri adalah orang dia. Saya sudah pengalaman dengan dia selama lama. Saya tahu perangai dia saya tahu. Mereka tinggalkan agama mereka. Jadi dia ni bila bercakap pun tak pandai.